Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, tahniah kepada 45 orang murid yang telah menyertai sesi GM PDPR Sains tahun 3. Okey. Sebelum saya memulakan sesi PDPR Sains tahun 3, ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan kepada semua murid supaya awak patuhi peraturan-peraturan ni untuk mengelakkan sebarang gangguan sepanjang sesi GM ini berlangsung. Okey, perkara yang pertama, pastikan semua murid telah off awak punya mikrofon. Okey, jangan buka sehingga saya sebut nama awak. Okey, saya ulang, sila off mikrofon awak dan jangan buka sehingga saya sebut nama awak. Okey, sekiranya awak buka juga, macam tadi saya dah bagi tahu murid tu buka juga, saya boleh keluarkan awak daripada kelas. Okey, saya boleh keluarkan awak daripada kelas lah sebab kita tak nak ada gangguan. Okey, sebab sesi GM ni cikgu rakam. Jadi kawan-kawan awak yang tak masuk kelas, dia boleh tengok rakaman. Tapi kalau bising, macam mana dia nak dengar? Kan? Okey, yang kedua, bila cikgu sebut nama awak, okey, sila respon. Macam 2 minggu kita dah 2 kali GM kan. Ada murid yang bila cikgu sebut nama dia, dia langsung tak nak jawab. Tapi cikgu tahu dia ada dalam GM. Okey, jadi cikgu panggil nama yang suka jawab je lah. Nanti yang tak jawab tu cikgu dah tak nak panggil dah. So kita tunggu dia nak jawab, dia tak nak jawab. Jadi bila cikgu sebut nama, sila jawab lah. Okey, ataupun awak nak bagi pendapat, okey, awak boleh tekan butang kat bawah tu, ada butang tangan tu, awak boleh raise hand. Okey, awak boleh klik butang tu lah kalau awak ada nak bagi jawapan. Contoh kawan awak jawab salah. Okey, awak nak bagi jawapan awak, awak boleh tekan tu. Okey, boleh? Okey. Ada 47 orang. Okey, sebelum cikgu nak mulakan PDPR hari ni, cikgu nak semua murid on awak punya kamera supaya senang cikgu nak tengok muka masing-masing. Ya, Amirul Danish, ada soalan? Kalau ada soalan, angkat tangan, awak dah tekan raise hand tu. Jadi awak buka lah mikrofon awak untuk cikgu dengar soalan awak apa. Kalau tak ada soalan, jangan tekan yang raise hand tu. Okey, kita akan mulakan tajuk baru. Okey, minggu ni kita dah masuk kepada unit yang ke-6. Okey, minggu lepas kita dah menamatkan semua unit tema sains hayat sampai tumbuhan. Okey, jadi minggu ni kita masuk kepada sains fizikal, okey, yang memerlukan kita mengira. Okey, tajuk ni sangat memerlukan kita mengira. Okey, tengok boleh buka buku teks awak, tengok muka surat 79, unit 6 pengukuran. Okey, bila kita belajar sains ni dia sangat berkait dengan subjek matematik. Okey, sains dia tak lari dengan matematik, mesti ada kira-kira. Okey, jadi awak perlu mantaplah dalam matematik supaya tak ada masalah untuk awak buat pengiraan dalam subjek sains. Okey, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni kita nak belajar tajuk baru unit 6, pengukuran. Okey. Hasil pembelajaran hari ini ada 2. Okey, yang pertama menyatakan 3 unit yang digunakan dalam mengukur luas dan isi padu dengan betul. Okey, untuk hari ini kita belajar mengukur luas dahulu. Jadi untuk mengukur luas ada 3 unit yang kita perlu tahulah dan kita perlu gunakan dengan betul. Okey, untuk hasil pembelajaran yang pertama ini adalah TP yang awak perlu capai adalah TP 1 sebab dia sangat senang, 3 unit sahaja awak perlu nyatakan dan awak perlu gunakan dengan betul.
Okey, hasil pembelajaran yang kedua, mengukur luas permukaan sekata menggunakan petak berukuran 1 cm darab 1 cm dengan betul. Okey, ini adalah TP2. Okey. Mari kita masuk kepada tajuk yang kita nak belajar hari ini. Apa itu luas? Okey, kita nak belajar pasal luas. Pengukuran ni banyaklah. Okey, jadi kita nak belajar pasal luas dahulu. Okey, jadi cikgu nak tanya pendapat beberapa orang murid mengenai luas. Okey, ada yang nak bagi pendapat? Kalau nak bagi pendapat, awak boleh tekan raise hand tu, nanti cikgu panggil nama awak. Ada? Cikgu nak sebut macam mana ni? Dia pakai nama mak dia, Linda Day. Kakak? Apa itu luas? Ruang. Apa? Ruang. Ruang. Okey, Putri Elisa? Besar. Besar. Okey, terima kasih untuk yang bagi pendapat. Okey, mari kita lihat apa itu luas. Luas ialah besar sesuatu kawasan atau permukaan. Okey, besar sesuatu kawasan atau permukaan lah. Kita nak kira besar sesuatu kawasan tu. Contoh kita nak kira luas bilik darjah awak. Kita ada cara nak kira dia. Kita nak kira luas tapak tangan awak pun boleh. Ini adalah satu ruang kan, satu kawasan. Kita boleh kira. Luas muka kita pun boleh. Okey, jadi luas ini kita adalah besar sesuatu kawasan dan permukaan lah. Okey. Alah, baru dia gerak. Okey. Apakah unit yang digunakan untuk mengukur luas? Sekejap ada kawan-kawan awak nak masuk. Okay, seperti yang kita tahu, perkara pertama yang kita perlu kuasai untuk luas ni adalah unit yang kita perlu gunakan untuk mengukur luas. Okey, mari kita lihat unit yang terlibat. Okey, berikut merupakan unit yang digunakan untuk mengukur luas. Okey, yang pertama sentimeter persegi. Nama panjang dia sentimeter persegi dan simbol dia adalah cm kuasa 2. Okey, bila kita nak tulis simbol, kita tak nak bila kita nak tulis simbol, kita perlu tulis huruf kecil cm dan tulis 2 ni kecil dekat atas m. Okey, ini adalah sentimeter persegi. Okey, unit yang kedua adalah meter persegi. Okey, meter persegi m kecil dan kita tuliskan 2 kecil dekat atas dia. Okey, dan unit yang ketiga adalah kilometer persegi. Okey, kilometer persegi, kita simbol dia adalah km kuasa 2. Km, lepas tu kita tulis 2 huruf kecil. Okey, ini adalah unit yang kita gunakan dan simbol yang kita gunakan bila kita mengukur luas. Okey, kenapa ada 3 unit? Unit ini berbeza mengikut kawasan yang kita ukur. Okey, bila kita mengukur sesuatu kawasan, contohnya kita nak ukur luas tapak tangan awak. Bila awak ukur luas tapak tangan awak ni, ada cara-cara dia lah, nanti kita akan belajar. Okey, kita dah dapat jawapan. Kita nak tulis nombor tu, contohnya luas tapak tangan awak 56 cm persegi. Jadi kita tulis nombor 56 dan kita tulis simbol terus. Kita tulis simbol dia cm kuasa 2. Kita tak tulis nama panjang dia. Kita tak nak tulis nama panjang dia, kita terus tulis simbol dia 56 cm kuasa 2. Maksudnya sentimeter persegi. Okey, cuba awak tengok buku teks awak. Muka surat 80. Okey, muka surat 80 ni dia ada terangkan kenapa kita guna 3 unit yang berbeza. Okey, tengok yang pertama gambar buku tu. Okey, luas buku boleh dinyatakan dalam unit sentimeter persegi atau ditulis cm kuasa 2. Okey, sentimeter persegi ni kita ukur, kita gunakan bila kita mengukur ruang ataupun kawasan yang tidak besar lah. Buku, tapak tangan awak, tapak kaki awak.
Ataupun awak nak kira luas kerusi awak, kita boleh guna sentimeter persegi untuk kawasan yang tidak besar. Manakala meter persegi, okey, tengok gambar yang kedua. Luas tika boleh dinyatakan dalam unit meter persegi atau ditulis M kuasa 2. Okey, meter persegi ni untuk kawasan yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sedang sahaja. Okey, contoh bilik darjah awak, kita boleh guna meter persegi. Bilik darjah awak boleh guna meter persegi. Rumah awak, okey, kita nak ukur luas kawasan rumah awak, boleh guna meter persegi juga. Okey, manakala kilometer persegi, okey, kita tengok gambar yang ketiga, gambar globe. Okey, globe bumi tu. Luas negeri Sabah boleh dinyatakan dalam unit kilometer persegi atau ditulis kilometer kuasa 2. Okey, kilometer persegi ni kita gunakan untuk kawasan yang sangat besar. Contohnya, itulah dia kasih luas negeri Sabah. Okey, kita nak kira luas kawasan SK Pupuk daripada pintu pagar tu sampailah kepada padang. Berapakah luas? Jadi kita boleh guna kilometer persegi. Okey, cuba tengok gambar yang dekat bawah tu, ada 3 keping gambar. Okey, ada gambar daun, okey, court badminton, dan yang ketiga tasik. Kan, ada 3. Kemudian soalan dia tanya, apakah unit yang sesuai digunakan untuk permukaan objek di sebelah? Okey, yang pertama gambar daun. Okey, cuba tengok gambar daun dan fikirkan apakah unit yang kita boleh gunakan untuk mengukur luas luas daun, permukaan daun. Dia Khaira? Dia Khaira, apa jawapan dia? Sentimeter persegi. Okey, terima kasih dia, sentimeter persegi. Okey, gambar yang kedua, court badminton. Okey, court badminton. Okey, apakah unit yang sesuai kita gunakan untuk mengukur luas court badminton? Okey, Amir Haris. Meter persegi. Meter persegi. Okey, yang terakhir gambar tasik. Okey, gambar keluasan tasik. Okey, apakah unit yang sesuai untuk kita gunakan? Putri Darwisha. Kilometer persegi. Kilometer persegi. Okey, terima kasih. Jadi cikgu harap awak faham dekat mana kita nak gunakan unit ni. Okey, saya ulang balik, awak perlu ingat simbol ni. Simbol untuk setiap nama panjang bagi unit ni. Sebab kita tak akan tulis nama panjang ni, kita akan tulis simbol ni sahaja. Okey, cm ni maksudnya sentimeter persegi lah. Kita tak guna sm. Okey, kita guna sentimeter persegi sebab ini adalah ukuran standard yang kita gunakan untuk negara yang mengikut standard UK. Jadi kita guna perkataan sentimeter. C tu sentimeter dalam bahasa Inggeris tu dia start daripada huruf C lah. Okey, yang lain meter persegi, meter kuasa 2, M kuasa 2, kilometer persegi, km kuasa 2. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, bagaimanakah cara mengukur luas permukaan sekata? Okey, untuk mengukur luas permukaan sekata, luas permukaan ada 2 sebenarnya yang kita akan belajar. Pertama, permukaan sekata dan yang kedua, permukaan tidak sekata. Okey, untuk hari ini cikgu akan sentuh dahulu permukaan sekata dan minggu hadapan kita akan belajar cara untuk kita mengukur permukaan tidak sekata. Okey. Jadi hari ini kita belajar permukaan sekata, maksudnya permukaan sekata ni sama bentuk dia dari hujung ke hujung, sama je, tak ada lekuk, tak ada bentuk-bentuk lain. Okey, luas kawasan dia sama besar dan rata lah untuk senang kita mengukur. Okey. Okey, luas permukaan sekata boleh diukur dengan menggunakan ada 2 cara.
Okey, yang pertama kertas petak segi 4, ukuran 1 cm darab 1 cm. Okey, kertas petak segi 4 ni awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 81 ataupun dalam slide yang cikgu tayangkan. Okey, ini kertas contoh kertas petak segi 4 sama. Okey, ukuran dia lebar dia 1 cm, panjang dia pun 1 cm. Samalah. Dia tak ada 2 darab 3 ke tak. Dia 1 cm darab 1 cm. Sebab tu nama dia segi 4 sama, bukan segi 4 tepat. Kita boleh guna petak ni untuk mengukur kawasan permukaan sekata. Dan cara yang kedua adalah menggunakan kertas graf. Okey, menggunakan kertas graf. Okey, cikgu tak pastilah awak pernah jumpa kertas graf ke tak. Okey, ini contoh kertas graf. Okay, kalau awak ada kakak-kakak atau abang yang dah sekolah menengah, inilah contoh kertas graf. Kertas graf ni setiap petak kecil-kecil ni ukuran dia adalah 1 cm darab 1 cm. Okay, kenapa nama dia 1 cm darab 1 cm? Maksudnya panjang dia 1 cm, luas dia pun 1 cm. Okay, ini adalah dua kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengukur permukaan sekata. Okay. Okey, bagaimanakah cara kita nak mengukur luas permukaan sekata? Kakak ni dia ada satu keping kad. Okey, kad ni dia tak tahu sebenarnya ukuran dia. Okey, dia tak pastilah. Kat sini dia tak tulis 2 cm darab 3 cm. Okey, dia nak kira luas. Okey, luas untuk kad ni. Okey. Yang pertama, kita boleh mengukur menggunakan kertas petak bersaiz 1 cm. Okey, kertas petak saiz 1 cm ni memang tak ada jual. Jadi macam mana awak kena buat sendiri kertas petak tu menggunakan pembaris awak. Awak ukur 1 cm panjang, 1 cm lebar dia. Okey, awak boleh potong kertas petak ni. Okey, potong banyak-banyak lah, jangan buat satu je. Kemudian kita susun pada kad kuning ni. Okey, kita susun dia rata-rata rapat-rapat. Okay, berapa banyak kad yang kita gunakan untuk susun dalam petak ni sampai dia penuh, itu adalah luas kawasan permukaan tersebut. Okay, contoh kad kuning ni, okay, dia dah gunakan 6 keping kertas petak saiz 1 cm kuasa 2, okay, 1 cm persegi. Okay, luas permukaannya ialah 6 cm persegi. Okey, 6 cm persegi. Sebab kenapa 6 cm persegi? Sebab dia gunakan 6 keping kertas petak 1 cm persegi. Okey, hal ini adalah kerana kita menggunakan 6 keping. Okey, kalau kita guna 6 keping maksudnya luas dia adalah 6 cm persegi. Okey, kalau guna 9 keping, 9 cm persegi lah jawapan luas dia. Okey, boleh faham? Ada sesiapa yang nak tanya cikgu? Tak ada Okay, sebab nanti kita memang akan buat satu latihan yang menggunakan kertas petak ni. Okay, kita akan buat satu latihan yang menggunakan kertas petak ni lah. Okay, dia dah sediakan kertas petak, tinggal awak gunting dan tampal kemas-kemas. Okay, itu sahaja 2 subtopik yang kita belajar pada hari ini. Okay, jadi kita akan terus buat latihan. Okay, latihan PDPR Sains 29 Jun 2021. Awak boleh buka buku aktiviti sains tahun 3. Okay, tengok muka surat 53. Sila tuliskan tarikh hari ini 29 Jun 2021. Okey, kita tengok aktiviti 1. Okey, unit ukuran luas. Okey, pastikan awak dah tulis tarikh hari ini 29 Jun 2021. Okey, latihan nombor 1.
cari 3 perkataan tersembunyi bagi melengkapkan unit ukuran luas di sebelah. Okey, cari 3 perkataan tersembunyi bagi melengkapkan unit ukuran luas di sebelah. Okey, cikgu kasih masa 5 minit untuk awak cari perkataan tersembunyi dalam petak ni. Okey, perkataan yang kita nak cari adalah unit yang kita gunakan untuk mengukur luas. Kena colour tu cikgu. Ya, color. Cikgu kasih masa 5 minit untuk awak buat. Tutup mikrofon kalau tak perlu Dia nak 3 Ya, 3 sebab kita belajar 3 unit kan. Jadi kita perlu cari 3 unit dalam petak ni, perkataan tersembunyi ni. Kilometer. Cikgu. Ada tisu. Cikgu Syairah dah siap. Okey, sekejap kita tunggu kawan-kawan yang lain. Dah siap cikgu. Okey. Dah cikgu. Okey, tutup mikrofon awak. Okey, kita semak sama-sama. Okey, ada 3 unit yang tersembunyi dalam petak perkataan ni. Okey, cikgu nak dengar jawapan daripada Ilfira Insyirah. Belum siap. Siap pula. Mana Ilfira? Okey, Daniel. Okey, apakah perkataan yang awak dah jumpa dalam peta ni? Meter.
Meter. Mana perkataan meter? Mana? Sebab online okey tak? Meter. Yang lain okey. Okey, ramai juga ni kata tak jelas ni. Okey, pertama yang kita jumpa kat sini adalah perkataan sentimeter. Okey, sentimeter. Kemudian Okey. kita boleh tutup awak punya mikrofon Secara bersebelahan untuk lintah bersegi, meter disusun segi. Okey, kemudian kita ada jawapan yang seterusnya iaitu kilometer. Okey, kilometer. Okey, mana jawapan untuk meter? Dekat sini meter. Daripada perkataan sentimeter. M daripada perkataan sentimeter. Okay, ini 3 unit yang kita telah jumpa dekat bawah ni. Kemudian awak boleh terus isi jawapan dekat ruangan atas. Okay, tuliskan nama penuh dia lah. Sentimeter. Okay, meter dan kilometer. Okey, soalan yang kedua, tulis unit ukuran luas yang dikenal pasti dalam bentuk simbol. Okey, dia minta kat sini bentuk simbol. Okey, jawapan yang pertama, Damia Kaisara. Apa simbol yang kita nak tulis? CM2. CM kuasa 2. 2 tu mesti kecil dan ditulis dekat atas Okey, simbol yang ketiga, Azhar. Ya kakak Linda dia. Apa simbol yang ketiga? 1% cm. Apa dia? 1% cm. Bukan, kita nak tulis simbol ni. Ni dah tulis sentimeter kuasa 2, cm kuasa 2. Okey, simbol yang ketiga. Yang kedua, apa lagi simbol dia? Okey, Damir Amsyah. Meter. Macam mana simbol meter persegi? M kuasa 2. M kuasa 2. Ini simbol dia. Meter persegi tu nama panjang dia. Kita nak tulis kat sini soalan ni minta simbol. Okey, yang ketiga. Zahra Aisyah. KM kuasa 2. KM kuasa 2. KM kuasa 2. Okey, ini adalah simbol yang kita gunakan untuk unit ukuran luas bagi untuk bila kita mengukur luas. Okey, tengok muka surat 54. Okey, muka surat 54. Arahan soalan, Lim ingin mengukur luas permukaan sekata. Okey, Lim ingin mengukur luas permukaan sekata. Bantu Lim mewarnakan alat atau kaedah mengukur yang sesuai. Okey, apakah kaedah mengukur permukaan luas sekata? Okey, dekat sini ada 5 pilihan jawapan. Okey, kertas petak 1 cm darab 1 cm, kubus 1 cm padu, tin Eureka, silinder penyukat dan kertas graf. Okey, daripada 5 ni hanya 2 sahaja yang kita dah belajar. Kaedah yang sesuai digunakan untuk mengukur permukaan sekata, mengukur luas permukaan sekata. Okey, cikgu nak tanya jawapan daripada Aina Amni. Mana Nurul Aina?
Saya. Okey, mana Aina? Sebutkan satu kaedah yang betul untuk kita mengukur luas permukaan sekata. Kertas petak 1 cm, darab 1 cm. Okey, betul. Kertas petak 1 cm, darab 1 cm. Okey, awak boleh tandakan dulu, nanti kita warnakan. Okey, kertas petak 1 cm, 1 cm. Okey, kaedah yang kedua. Nuha Marisa. Mana Nuha Marisa? Apa kaedah yang kedua Nuha? Selain kita gunakan kertas petak 1 cm kali 1 cm. Ada dua kaedah tadi kita dah belajar. Kertas petak 1 cm kali 1 cm, lagi satu. Kertas graf. Okey, terima kasih Ilfira. Kaedah yang kedua adalah kertas graf. Okey, jadi awak boleh isikan dekat ruangan bawah ni. Kita boleh menggunakan, okey, awak boleh isi jawapan awak kat sini. Okey, kertas petak 1 cm kali 1 cm. Dan kertas graf. Okey, tuliskan jawapan dekat bawah tu. Nanti awak warnakan awan tu lah yang kita dah pilih jawapan dia. Petak tu ke yang kena colour, cikgu? Petak ni kan dalam bentuk awan kan, jadi awak colour teruslah warna awan ni. Okey, contoh tadi jawapan kita kertas petak 1 cm darab 1 cm, jadi awak warnakan teruslah. Okey, warnakan ni. Graf pun sama Ya, kertas graf pun sama. Lukis ke kertas graf tu? Tak payah, warnakan terus, tak payah lukis. Kan dia dah lukis ni, jadi awak tinggal warna saja. Okey. Okey. Okey, untuk latihan muka surat 53, aktiviti 3. Okey, kita tengok aktiviti 3. Okey, mengukur luas permukaan sekata. Aktiviti yang ketiga ni kita nak ukur luas permukaan sekata. Dia kasih awak 3 bentuk kad yang kita perlu ukur luas lah. Ukur luas kad permukaan sekata ni. Okey, kemudian dekat tepi ni dia dah kasih awak kad petak 1 cm darab 1 cm. Awak jangan ambil pembaris awak ukur, tak payah. Memang ni kad petak dia. Jadi awak potong kad petak ni lah satu-satu ni awak potong, jangan hilangkan. Kalau awak hilangkan, awak memang tak dapat jawapan yang tepat. Potong satu-satu ikut garis putus-putus ni. Okey, kemudian tampalkan pada permukaan yang disediakan. Okey, contoh nombor 1, awak tampal elok-elok, rapat-rapat. Okey, jangan pakai gam banyak-banyak, nanti melekat buku awak. Okey, tampal rapat-rapat, tak ada ruangan kosong. Okey, kemudian awak kira berapa petak yang awak dah tampal pada permukaan ni. Okey, kirakan berapa petak yang kita dah tampal pada permukaan tersebut. Contoh nombor 1 ni saya tak buat lagi ya, ini contoh saja. Okey, dekat nombor 1 ni, dekat atas ni awak guna 3 petak, manakala panjang dia awak guna 2 petak. Maka awak boleh kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak boleh tulis kat sini 6. Ini contoh saja Nanti awak kena buat sendiri. Saya pun tak buat. Jadi saya tak tahu berapa petak dalam ni. Okey, saya ulang balik. Gunting petak 1 cm ni. Gunting elok-elok. Ikut garis putus-putus dia. Jangan hilangkan satu pun. Okey, kemudian tampal rapat-rapat dekat setiap permukaan yang kita nak ukur ni. Okey, tampal dulu kat permukaan nombor 1. Kemudian bilang, kirakan. Kira berapa petak yang kita dah tampal dan terus tulis jawapan dalam ni. Boleh? Jangan hilangkan
Sebab petak yang diberi adalah cukup-cukup sahaja untuk 4 soalan. Okey? Kalau awak hilangkan, memang awak susah dah nak dapat jawapan. Okey, latihan ni awak perlu buat sendiri. Okey, dan kita akan bincang pada GM yang akan datang. Okey, minggu depan ada lagi subjek GM Science. Kita akan bincang dahulu jawapan dekat sini. Okey, kita akan bincang jawapan dekat sini, berapa jawapan yang awak dapat dan sekiranya salah awak boleh buat pembetulan. Boleh? Ada sesiapa yang nak tanya soalan mengenai latihan yang ketiga? Boleh Ada. cikgu. Tak ada. Zahab Aduh. Ya Ismail. Okey. Jadi latihan ni awak perlu buat dengan hati-hati dan kemas. Okey, gunakan gunting dengan hati-hati, gunting satu persatu tanpa baik-baik, jangan gunakan banyak-banyak, nanti buku awak melekat. Okey, kira dan tulis jawapan. Okey, itu sahaja latihan sains untuk hari ini. Okey, sebelum kita menamatkan sesi GM, okey, cikgu nak tanya apakah yang awak telah pelajari mengenai tajuk yang kita bincangkan hari ini, iaitu unit ukuran luas. Okey. Kejaplah bagi cikgu sebut nama dulu. Cikgu nak dengar nak dengar suara ni, dah lama tak dengar suara. Okey, Norisha, sebutkan salah satu unit yang kita gunakan untuk mengukur luas. Sebutkan satu unit yang kita gunakan untuk mengukur luas. Sentimeter. Sentimeter apa? Sentimeter persegi. Okey, terima kasih Norisha. Sentimeter persegi. Okey, unit yang seterusnya, Darwish. Selain sentimeter, apakah unit yang kita gunakan untuk mengukur luas? Meter persegi. Meter persegi. Okey, betul. Meter persegi. Okey, unit yang terakhir yang kita gunakan untuk mengukur luas. Firzana Nadira. Meter persegi. Meter persegi dah sebut dah tadi. Lagi satu unit. Apa dia? Kilometer persegi. Sekejaplah, kasih kawan jawab dulu. Apa Firzana? Kilometer persegi. Kilometer persegi. Okey. Sentimeter persegi, dengar baik-baik Sentimeter persegi sesuai digunakan untuk permukaan yang bersaiz macam mana? Okey, Dery? Sentimeter persegi ni kita boleh guna untuk kita ukur luas permukaan yang besar dia macam mana? Kawasan yang macam mana saiz dia? Kecil. Kawasan yang kecil lah, contohnya tapak tangan awak, luas permukaan daun. Okey, luas permukaan buku kita boleh gunakan unit sentimeter persegi. Okey, manakala untuk kilometer persegi. Kilometer persegi, okey, kita boleh ukur kawasan yang macam mana? Imran Habib. Mana Imran? Imran, kilometer persegi kita boleh ukur kawasan yang macam mana saiz dia? Tak dengar lah Imran. Okey, tak apalah Imran. Alfi Sudarman. Mana Alfi? Alfi mana Alfi? Tadi Alfi angkat tangan banyak kali. Cikgu lag. Tak dengar. Kejap Okey, Nur Adriana Batrisha, cuba sebutkan kawasan yang manakah kita boleh gunakan untuk mengukur menggunakan kilometer persegi. Contoh kawasan yang kita boleh gunakan untuk mengukur menggunakan kilometer persegi.
Ya, Adriana. Okay, Iris Afrina. Iris Afrina, contoh kawasan yang kita boleh gunakan untuk mengukur kilometer persegi. Bukalah mikrofon jawab. Cikgu tak dengar. Okay, siapa yang boleh dengar suara saya sekarang? Angkat tangan. Okey, dah turun tangan. Mikrofon kuat. Ya, okey. Cikgu ulang soalan semula. Okey, sebutkan satu contoh kawasan yang boleh kita gunakan, yang boleh kita ukur menggunakan unit kilometer persegi. Sebutkan satu contoh kawasan yang boleh kita gunakan kilometer persegi untuk mengukur luas kawasan tersebut. Padang bola. Bola. Padang bola. Dah. Tutup mikrofon dulu. Okey, padang bola salah satu contoh kawasan yang kita boleh gunakan untuk mengukur kilometer menggunakan unit kilometer persegi. Okey, meter persegi. Meter persegi, contoh kawasan dia? Bilik darjah. Bilik darjah, luas kawasan rumah. Okey, terima kasih. Okey, kemudian kita telah belajar dua kaedah untuk kita mengukur luas. Okey, kita belajar tentang dua kaedah mengukur luas. Okey, nyatakan satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengukur luas. Ismail Raihan. Mana Ismail Raihan? Ya, sebut satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengukur luas permukaan sekata. Kilometer persegi. Kaedah, macam mana cara kita nak ukur luas permukaan sekata? Bukan unit. Tadi ada dua kaedah je kita belajar. Sebutkan satu. Okay, ada yang nak bantu Ismail? Kertas graf. Kertas graf. Okey, lagi satu kaedah selain daripada kertas graf. Kertas peta. Kertas peta 1 cm. Okey, cikgu nak bagi laluan dekat ni. Dia sebab dia banyak kali dia angkat tangan. Nasri Adli. Selain daripada kertas graf, apakah kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengukur luas permukaan sekata? Kertas petak 1 cm darab 1 cm. Ya, kertas petak 1 cm kali 1 cm. Okey, itu saja untuk sesi PDPR hari ini. Okey, cikgu ingatkan balik tugasan yang awak perlu siapkan, muka surat 55. Okey, gunting baik-baik dan tampal pada petak yang kita perlu, permukaan yang kita perlu ukur dan jawab soalan. Okey, nanti kita akan bincangkan pada sesi PDPR GM minggu hadapan. Okey, jadi cikgu nak minggu depan semua dah siap dengan jawapan, nanti kita bincang. Okey, boleh? Boleh. Okey, dah tutup mikrofon masing-masing. Okay, itu saja untuk PDPR Sains tahun 3 hari ini. Cikgu harap awak dapat lengkapkan latihan. Okey, buat baik-baik dan jawab soalan lah. Okey, terima kasih semua. Dah boleh pergi makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.